Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sekali lagi bersama-sama pada pagi ini dalam siri kuliah online kita membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan keindahan Islam. Di antara ciri-ciri keindahan Islam yang akan kita bicarakan pada pagi ini ialah yang pertama tentang perlunya kita bersifat dengan sifat jujur. Kejujuran adalah salah satu daripada sifat orang Islam. Sifat orang Islam ialah jujur, ya. Dan yang keduanya, ya, orang Islam akan sentiasa dilingkungi oleh orang-orang yang jujur. Ini di antara ciri-ciri keindahan Islam, ya, di mana Islam tidak mahu penganutnya bersifat hipokrit, ya, bersifat hipokrit, bersifat munafik. Tapi Islam mahu penganutnya hidup dalam suasana, ya, jujur, ya, hidup dalam suasana baik, ya, di antara mereka. Untuk itu kita sama-sama merenungi sebuah hadis Nabi SAW daripada Aisyah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bil amir khaira ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anah wa idza arada Allah bihi ghaira dhalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri pemimpin, maka Allah akan menjadikan baginya menteri ataupun pembantu yang jujur. Apabila ia lupa, maka ia akan mengingatkannya. Dan apabila ia ingat, maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu, iaitu keburukan pada diri seorang pemimpin, maka Allah akan menjadikan baginya pembantu ataupun menteri yang buruk. Apabila ia lupa, maka ia tidak mengingatkannya. Dan apabila dia ingat, maka dia tidak membantunya. Jadi ini di antara perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-2543, dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pemimpin memikul tugas dan tanggungjawab yang berat. Ya, seorang pemimpin dia memikul tugas dan tanggungjawab yang berat. Oleh kerana itu, seorang pemimpin memerlukan kepada pembantu untuk meringankan tugas sebagai pemimpin. Ya. Kalau hari ini orang sebut PA, ya, PA dia, ya, pembantu dia. Ya, itu. Jika Allah mahukan kebaikan kepada pemimpin, jika Allah Ta'ala nak kebaikan kepada seorang pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi pemimpin tersebut pembantu yang baik dan jujur. Pembantu yang baik dan pembantu yang jujur. Ya. Pembantu yang baik ini, muslimin muslimat sekalian, dia akan berusaha dengan kebaikan yang ada, ya, untuk membantu melaksanakan tugas-tugas ketua dengan cemerlang dan sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini tugas pembantu yang baik. Dia sentiasa membantu ketuanya melakukan kerja-kerja dengan cemerlang. Ya, bukan pembantu yang dia bekerja dengan ketua tapi dia melakukan perkara yang tidak baik ataupun memfitnah ketuanya. Ya. Pembantu dan pekerja yang baik akan memiliki sifat kuat dan amanah. Ya, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 26. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil bekerja sebagai pembantu ialah orang yang kuat lagi amanah. Jadi seseorang pembantu yang dipilih mestilah seorang yang kuat, seorang yang amanah. Kuat dalam erti kata tahan lasak, kuat dalam erti kata tidak mudah kita kata patah semangat, tetapi dia sentiasa berusaha untuk membantu orang yang atau membantu pemimpin tersebut supaya pemimpin tersebut berada di atas landasan yang betul dan benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik pekerja ialah pekerja yang memiliki dua sifat ini, iaitu sifat kuat yang merujuk kepada skill ataupun kemampuan melaksanakan tugas. Itu maksudnya al-quwwah, iaitu skill dan kemampuan dia melakukan tugas. Kemudian yang keduanya al-amanah, merujuk kepada orang yang dipercayai dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyeleweng. Ini dua sifat pemimpin, dua sifat pemimpin dan dua sifat pembantu. Pembantu kepada pemimpin tadi. Pembantu yang baik akan memberikan maklumat yang tepat dan benar kepada ketua agar tindakan dapat diambil daripada maklumat yang benar dan tepat tadi. Itu pentingnya maklumat yang benar supaya tindakan itu diambil betul dengan maklumat yang diberikan. Ini tugas pembantu. Pembantu yang jujur akan mengingatkan kepada ketua jika lupa ataupun silap dan akan segera membantu, bukan turut sama mengiyakan kesilapan. Ini tugas pembantu. Bukan dia mengiyakan ketua dia buat silap ataupun pemimpin buat silap, dia pun yes boss, yes tuan. Tak. Kalau pemimpin buat silap, ketua buat silap, dia akan tegur, dia akan beritahu, dia tidak mengiyakan kesilapan. Tapi kalau ketua dia buat benda betul, dia akan sokong, dia akan bantu supaya mendapat natijah yang baik daripada kerja dan tindakan yang diambil. Pemimpin ataupun ketua sewajarnya melantik pembantu yang benar-benar layak, amanah, berintegriti dan memiliki kemampuan untuk membantu memimpin organisasi ataupun negara dengan baik. Seseorang pemimpin, dia mestilah melantik pembantunya yang layak. Bukan pembantu yang kita kata mengiyakan apa saja dia buat, betul salah semua ya. Tidak. Pembantu yang benar-benar layak. Pembantu yang amanah, pembantu yang berintegriti. Pembantu yang mampu untuk membantunya memimpin organisasi, memimpin sesuatu jabatan, memimpin sesuatu kita kata institusi dengan baik. Ini tugas pemimpin. Dan andai kata kitalah sebagai pemimpin, pemimpin apalah, pemimpin organisasi, pemimpin jabatan dan sebagainya, maka pastikan kita memilih pembantu yang benar-benar layak dan sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia mengingatkan kita apabila kita salah, apabila kita lupa, apabila kita silap, dan bukan pembantu yang hanya membodek ataupun mengambil kesempatan saja.
Ini perlu disedari, ini perlu diberikan perhatian oleh pemimpin-pemimpin yang melantik orang-orang yang di bawah pimpinannya. Sebagai pemimpin, kita perlu berintegriti. Seorang pemimpin mestilah menjadi seorang yang mempunyai integriti. Seorang yang menjadi pembantu pemimpin mestilah menjadi seorang yang berintegriti. Memiliki kemampuan di sudut skill, di sudut keilmuannya, dan seorang yang amanah. Apabila ada ketiga-tiga perkara ini, maka sesuatu organisasi, sesuatu jabatan, sesuatu kementerian sebagai contoh, akan dapat memacu kemakmuran dan kestabilan jabatan tersebut. Dan kalaulah orang yang mengurus negara ada sifat integriti, berkemampuan, ada ilmu dan amanah, maka negara itu akan menjadi negara yang stabil dan negara yang makmur. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, andai kata kita seorang pembantu, maka jadilah orang yang berusaha memastikan agar ketua kita berada di atas landasan yang betul dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan membiarkan ketua kita berurusan dalam kemurkaan Allah, ketua kita berada dalam suasana kita kata menuju kepada kehancuran. Itu tugas seorang pembantu. Jadi marilah sama-sama kita melaksanakan tugas ini supaya mudah-mudahan kita sebagai pembantu dan pemimpin kita berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan organisasi yang kita pimpin, organisasi yang berada di atas keredaan Allah, dan organisasi yang akan terus maju jaya, organisasi yang akan menatijahkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, kepada ummah, kepada agama dan kepada negara ini. Sekali itu muslimin muslimat sekalian, perbincangan kita pada pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi pembantu yang amanah, yang berintegriti, yang mempunyai skill dan berkemahiran, supaya insya-Allah kita menjadi pembantu yang baik. Sekali itu untuk pagi ini, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.